Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih Ustaz Hakimi sebagai pengurusi majlis dan Tuan Imam, keluarga Zaksu, iaitu keluarga dari keturunan dan juga dari hubungan persaudaraan berkaitan dengan Zainal Abidin dan juga Hajah Cik Su yang telah pun meninggal dunia, dan Dr. Dina sekarang merupakan antara keluarga tertua, antara keluarga tertua pada keturunan Zainal Abidin dan juga Cik Su. Kami akan mengadakan perhimpunan tahunan, dan ini kali yang kedua perhimpunan kekeluargaan itu diadakan untuk menghimpunkan semua adik-beradik, anak-anak, cucu cicit yang ada di satu tempat supaya boleh kami bertemu dan juga boleh berbincang dan membetulkan hala tuju hidup keluarga kami. Jadi kali ini kami berada di sini, alhamdulillah. Dan juga selamat datang kepada guru-guru, para pelajar dari Sekolah Menengah Seri Ampangan Negeri 9, ahlan wa sahlan. Dan ini juga satu keluarga besar, keluarga orang Islam, alhamdulillah, yang juga merupakan keluarga kita juga dalam konteks keagamaan dan juga akidah. Jadi selamat bertemu, selamat bersua, semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Dr. Dina tidak akan bercakap panjang, sebab saya yakin semua kita ada aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancangkan untuk diadakan selepas ini. Cuma tidak ada salahnya sebelum kita bergerak, kita peringatkan diri kita dengan beberapa peringatan penting. Semoga ia menjadi panduan dalam hidup kita. Satu di antara perkara yang paling besar yang perlu kita fahami sangat-sangat pada hari ini ialah tentang peta hidup. Kita sedang hidup, tapi apakah peta hidup kita? Tanpa peta hidup, kita boleh terbabas. Tanpa peta hidup, kita mungkin akan ada kesibukan, akan ada kepenatan, tetapi kepenatan dan kesibukan kita seperti seekor kuda gila. Seekor kuda gila akan melompat-lompat, akan kepenatan, akan kesibukan, tetapi tanpa matlamat. Dia melompat-lompat di tempatnya, tidak menuju ke mana-mana, tetapi ia ada kepenatan. Kita manusia tidak mau menjadi seperti itu. Kita sibuk, kita penat, kita letih, mungkin tidak bermaya, tetapi tanpa hala tujuan, tanpa matlamat. Akhirnya bila kita mati bertemu ilahi, baru kita sedar kita hidup, kita penat, kita sibuk, tetapi kesibukan, kepenatan kita tidak menghasilkan bekalan. Main bola, main futsal, buat itu, buat ini, tetapi ia tidak menjadi bekalan. Ia bukan currency akhirat. Ia tidak menjadi mata wang akhirat. Bila ia tidak menjadi currency akhirat, tidak menjadi mata wang akhirat, ia bukan bekalan di sana. Bila ia bukan bekalan di sana, kita rugi, tidak beruntung. Untuk kita tahu apa dia mata wang di sana, ini bahasa simbolik, untuk kita memahami the currency there, maka kita perlukan satu panduan supaya kita tidak kerugian di sini dan juga di sana. Maka panduan itu kita perlu ingat, wajib ingat,
dengan sejelas-jelasnya bahawa panduan itu ialah wahyu Allah. Dalam konteks kita pada hari ini, wahyu itu merupakan sebuah kitab agung yang bernama Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-ayat. Al-Quran ini, kata Allah, this Quran, Al-Quran ini, Al-Quran yang Allah turunkan ini, sesungguhnya dia mampu membimbingmu kepada sesuatu yang aqwam. Al-Quran ini mampu membawamu kepada sesuatu yang aqwam. Inilah peta yang sebenarnya. Dia mampu sebab dia ada kuasa guiding power. Dia ada kuasa itu, the guiding power. Kuasa membimbing. Kekuatan untuk membawa kita kepada sesuatu. Sesuatu itu Allah sebutkannya sebagai aqwam. Alif, qaf, wa mim. Alif, qaf, wa mim. Aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini mampu membawamu kepada sesuatu yang aqwam. Apa dia aqwam? Pernah mendengar kalimat aqwam? Pernah? Belum pernah? Alhamdulillah. Datang Pantai Merdeka dengar? Syukur. Datang Pantai Merdeka Resort dengar? Dan dia kalimat Allah. Kalimat Allah. Aqwam, kalimat Allah. Ada seorang ulama tafsir terkenal nama Imam Qurtubi dari Cordoba, di bumi Andalus, bumi Spanyol. Bumi Spanyol hebat. Sebelum ini dia sebuah negara Islam, melahirkan cendekiawan, saintis, termasuk ulama, termasuk Imam Qurtubi dari Cordoba. Hari ini Spanyol melahirkan ramai pemain bola sepak. Fernando Torres, Ramos. Kita di Malaysia, Raymond. Orang Kedah kata sikat rambut, Raymond. Raymond itu macam Elvis Presley, rambut tinggi, menggunung, ada bulu jerat. Jadi Spanyol melahirkan Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ulama tafsir. Imam Qurtubi berkata, aqwam ialah yang paling benar, yang paling adil dan yang paling tepat. Itu aqwam. Aqwam ialah yang paling benar, paling adil, paling tepat. Itulah peta kita. Al-Quran paling benar, paling adil, paling tepat. Maka pada pagi ini kita nak mengambil satu formula daripada Al-Quran itu. Bagi Dr. Daniel, kalau umat Islam pada hari ini dia tak faham Quran, dia rugi. Membaca Quran memang penting. Memang kita Alhamdulillah di Malaysia ditekankan kepentingan boleh membaca Quran, itu penting. Yang kedua, membaca pula dengan adab pembacaan yang betul, itu juga penting. Dengan tajwid yang betul. Ada panjang pendeknya, ada dengungnya. Hukum tajwid juga penting. Membaca penting. Membaca dengan betul pun penting. Tapi ada satu perkara di Malaysia yang tak begitu dipentingkan. Dia penting, tapi di Malaysia tak begitu dipentingkan. Itu ayat dia. Dia penting, tapi di Malaysia tak begitu dipentingkan. Apa namanya? Memahami Al-Quran. Ramai orang Melayu tak faham Quran. Maka akhirnya remaja kita hanyut. Seronok. Yang dia ingat artis. Artis tu kerja-kerja, itulah dia ingat. Nak kaji artis ni pergi mana? Padahal tak ada faedah you kenal artis, bro. Tak ada faedah you mengenali artis itu. Tak ada gunanya. Tak ada faedah.
Biar mati tak kenal artis, tak ada ruginya. Tapi you mati tak kenal mesej Allah, you rugi besar. You rugi besar. Maka Al-Quran tu aqwa. Maka itu mukadimah kuliah subuh ini. Itu mukadimah. Allah, anak-anak kecup perut, bila nak habis ni? Nampaknya mukadimah tu pun lega dengar dah. Baru mukadimah, isinya tak panjang. Tapi mukadimah tu panjang sebab nak terangkan kepentingan Al-Quran. Kena panjang. Balik terus mengkaji. Itu kepentingan mukadimah. Supaya kita pergi belajar lepas ini pun, anak-anak termasuk keluarga Dr. Daniel, sibuk macam mana pun setiap hari, you must read the Quran and you must read the Quran with understanding. Itu mesej. Setiap hari mengaji Quran, sikit pun tak apa. Berapa sedikit? 20-30 ayat, ya. Sedikit tidak mengapa. Tapi sedikit yang berterusan, itu yang kita mahu. Ada wamuha wa in qalla, kata Nabi. Ada wamuha, ada wam tu ada berterusan, konsisten. Wa in qalla, walaupun sedikit, tak apa. Setiap hari 20-30 ayat saja. Sedikitlah Dr. Daniel, tak apa. Tetapi yang bernilainya ialah konsistensi, berterusan. Orang Melayu, dia baca Quran banyak-banyak sekali. Masa bila? Musim Ramadan Al-Mubarak. Musim Ramadan Al-Mubarak. Oh, tadarus Quran, tadarus khatam. Lepas itu, Sadaqallahul Azim. Letak Quran atas almari, tunggu lagi setahun lebih kurang. Lakum dinukum waliyadin, hai Quran. Selamatmu di atas ni. Tahun depan Ramadan, baca puluh. Tahun ni, Aidilfitri, selesai semua. Ini puak Melayu yang kita tak nak ikut. Dia puluhan baca banyak-banyak bagi khatam sebulan, kemudian tak konsisten. Lupakan Quran lebih kurang setahun. Itulah budaya yang kita tak nak ikut, tak nak tiru. Jadi baca Quran walaupun sedikit tapi konsisten. Baik. Apa dia yang nak kita bincangkan pagi ini berkaitan satu formula Quran? Formula dia ringkas. Alhamdulillah. Nak habis dah. Formulanya formula IT. Anak-anak perlu ingat. Formula IT. Ini formula Al-Quran. Ingat ini betul-betul. Ingat ini baik-baik, termasuk keluarga Dr. Daniel. Ingat ini baik-baik. Formula IT. Formula Al-Quran. I singkatan bagi ilmu, T singkatan bagi takwa. I singkatan bagi ilmu, T singkatan bagi takwa. Ini formula Quran. Al-Quran berulang-ulang. Kenyataan ini di banyak tempat yang diulang-ulanginya ialah pintu gerbang kejayaan, pintu gerbang kecemerlangan ialah ilmu. Sebab itu ayat pertama bunyinya apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dulu. Ayat pertama tak bincang bak janggut, tak ada ayat pertama. Wahai orang beriman, pasang janggutmu biar lebat. Tak ada tekan serban. Wahai yang beriman, lilit serbanmu, pakai jubahmu. Tak ada. Pakai celakmu, pakai selendangmu. Tak ada. Ayat pertama, Iqra, read. Yang tersirat di sebalik perintah Iqra apa dia? Penguasaan ilmu. Mengapa disuruh kita membaca? Baca saja kan? Baca saja kan? Allah suruh baca saja, tak ada apa makna. Gitu. Iqra Allah ni tak ada apa makna. Tak ada apa makna, bro. Ada mesej besar. Kita membaca itu sebagai alat nak memahami. Memahami apa? Iqra bismi rabbik. Berkaitan rabbik, Tuhanmu. Nak kenal Allah. Bukan nak kenal artis.
nak kenal Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhanmu, dan ingat Tuhanmu tu Khalaq, dia mencipta segala. Kenalilah pencipta segala termasukmu. Kenali dia dulu dengan membaca, apatah lagi baca Quran, mengkaji Quran. Konsep ni berulang-ulang. Kepentingan ilmu diulang-ulangi. Sebab itu orang yang nak berjaya, kita nampak isyarat dia. Isyarat pertama sekali, dia cukup dahagakan ilmu. Itu isyarat penting. Sebab itu jika nak lihat orang tu, budak tu nak berjaya, tanya dia ini suka ilmu tak? Suka ilmu tak? Dia tak suka ilmu. Dia suka artis. Nampak malam sikit lampu tu. Lampu tu nampak malam sikit. Mentor dia buat tak cukup. Oh, budak ni cukup jahaga ilmu, apatah lagi ilmu agama. InsyaAllah, itu bahasanya. InsyaAllah, jalan dia nampak elok tu, jalan dia nampak betul. Ini dia cukup minat ni, drama Korea ni. My lover from the store ni, simpan laptop, pergi kelas, waktu lihat pasang balik ni, drama Korea, the Korean artist is there, itu nampak masa depan nampak gelap sikit. Dia akan mati bersama Koreanya, gelap masa depan. That Korean cannot help you, sister. Okay, InsyaAllah ya. Jadi ilmu, apatah lagi ilmu agama. Dan yang keduanya T apa dia? Takwa. Mengapa ilmu penting? Dia pintu gerbang Iqra. Mengapa takwa penting? Sebab Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia, orang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Orang paling mulia, orang paling bertakwa. Dan takwa ini golongan yang akan masuk syurga. Itu mata wang syurga. Nak masuk syurga, Allah pilih siapa? Manusia berhimpun. Yang akan masuk syurga, siapa dia? Allah sebut jelas. Orang yang paling mulia. Ini mata wang special, bukan jalan-jalan. Wang palsu tak boleh pakai. Wang palsu tak boleh. Siapa dia boleh masuk syurga? Orang bertakwa. Pada Alhamdulillah, Tuan Imam kami baca ayat-ayat dari surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah mencari syurga. Syurga itu aku sediakan bagi orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Disediakan syurga itu, Allah cipta syurga, disediakan untuk siapa? Siapa boleh masuk? Yang ada mata wang ni saja. Apa dia? Takwa. U'iddat lil muttaqin. Disediakan syurga. Aku bina syurga ni, ingat senang-senang boleh masuk? Tidak. Aku cipta ini kesenangannya, keindahannya untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Untuk mereka yang bertakwa. Takwa penting di dunia, takwa penting untuk ke jannah. Takwalah yang kita cari. Sebab itu T penting. Tapi bermula dengan ilmu. Nak beramal pun bermula dengan ilmu, nak berakidah pun dengan ilmu. Itulah pada pagi ini sedikit peringatan tentang peta Al-Quran. Dan kita nak ambil satu formula dari peta itu. Formula yang bernama I-T. I singkatan bagi ilmu dan T singkatan bagi takwa. Semoga gabungan kedua-dua ini menyelamatkan kita di dunia dan insya-Allah menyelamatkan kita di akhirat insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian, terutama pada keluarga Dr. Dania, keluarga Daksu, kedua pada guru-guru dan juga para pelajar dari Negeri Sembilan dan juga pada mereka yang lain dan juga hadir pada subuh ini. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang saya sampaikan. Semoga ada kebaikannya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.